Hari ni saya nak cerita benda yang dah terpendam lama. Ramai dah orang duduk tanya kat saya, tapi saya tak boleh nak kongsi dengan penonton semua ataupun kawan-kawan yang bertanya. Adalah berkisar mengenai kes saman fitnah. Kes saman fitnah yang mana saya terlibat sebagai saksi. Bukan saya tak nak cerita bila kawan-kawan yang bertanya, tapi disebabkan Yang Arif menasihatkan untuk berhati-hati dalam membuat statement sebelum keputusan keluar. Jadi tarikh pada hari ini, keputusan telah pun keluar. Jadi hari ini adalah hari yang saya akan kongsi dengan anda semua. Jadi keputusan untuk kes mahkamah, kes saman fitnah yang bertempat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur di antara plaintiff Faris Abdul Razak melawan Muhammad Burhan Ibrahim dan 23 yang lain. Keputusannya, mahkamah berpihak kepada Profesor Madya Dr. Faris Abdul Razak Al-Hafiz. Kes ini melibatkan dua pihak, iaitu pihak yang pertama kita panggil sebagai pihak yang menuntut ataupun gelarannya plaintiff. Plaintiff ialah Dr. Faris Abdul Razak, iaitu pensyarah saya sendiri. Saya pernah mengambil kelas bersamanya. Juga pihak yang kedua ialah pihak yang dituntut ataupun dipanggil sebagai defendant. Defendant terdiri daripada 24 orang. 18 daripadanya adalah pensyarah dan juga 6 daripadanya ialah bekas pelajar. Daripada 18 orang pensyarah itu, 10 adalah bekas pensyarah saya. Kes ini agak unik kerana selalunya bila kita dengar pasal kes saman fitnah, selalunya hanya ada satu penyataan sahaja. Tapi kes ini agak unik kerana ianya mempunyai 9 penyataan fitnah. Di dalam 9 penyataan fitnah itu, salah satu daripadanya ialah daripada petition yang disubmit, yang ditandatangan oleh 18 orang pensyarah tersebut. Mari kita teliti apakah item di dalam petition tersebut. Judul petition yang disampaikan ialah bertajuk Immoral Character and Indecent Conduct Unbefitting of a Leader and a Murabbi. Di dalamnya mempunyai 11 item. Yang pertama adalah Advocating Blasphemous Ideas. Plaintiff mendukung atau telah mengatakan buah fikiran yang kufur atau sesat. Yang kedua, Abusing an Undergraduate Student. Plaintiff telah mencerca atau memaki seorang pelajar mahasiswi. Yang ketiga, Using Foul Language and Insults in Class. Plaintiff menggunakan bahasa cabul atau kesat atau kasar serta cacian di dalam kelas. Seterusnya, Being Obscene, Foul and Slanderous in Meeting. Plaintiff telah berkelakuan lucah, cabul dan bersikap memfitnah dalam mesyuarat. Seterusnya, Insulting a Senior Professor. Plaintiff telah menghina seorang profesor kanan. Insulting a Doctoral Student. Plaintiff telah menghina seorang pelajar ijazah kedoktoran. Bringing thugs into a meeting. Plaintiff telah membawa samsing ke dalam mesyuarat. Using CTL funds for personal interest. Plaintiff telah menggunakan dana CTL untuk kepentingan peribadi. Unprofessional and unethical handling of a sexual misconduct case. Plaintiff telah bersikap tidak profesional dan tidak beretika dalam mengendalikan kes salah laku tersebut. Yang ke-10, Harassing 3 kuliah board members. Plaintiff dengan niat jahat telah mengganggu 3 orang ahli lembaga kuliah tersebut. Dan yang terakhir, Humiliating the female student involved in the sexual misconduct case. Plaintiff telah dengan niat jahat memalukan atau mengaibkan defendant ke-24. Baik, dalam 11 item yang saya sebut tadi, baru satu bahagian daripada 9 bahagian fitnah. Bayangkan yang tadi tu, yang saya baca panjang banyak tu, baru satu. Seterusnya bahagian kedua sehingga bahagian ke-6 adalah lampiran daripada petition tersebut. Bahagian ke-7 adalah mengenai satu SMS yang dihantar oleh defendant pertama, iaitu Muhammad Burhan Ibrahim, kepada pihak yang ketiga menyatakan pelbagai fitnah, termasuklah salah satunya mengatakan plaintiff, iaitu Faris Abdul Razak, ialah seorang yang psikotik ataupun tidak waras. Penyataan ke-8 adalah mengenai fitnah lisan yang dikeluarkan oleh defendant kedua, iaitu Tengku Badariah, kepada pihak ketiga yang mengatakan bahawa plaintiff kononnya mempunyai hubungan dengan seorang pelajar yang merupakan isteri orang. Kenyataan yang ke-9 adalah mengenai satu kenyataan fitnah yang disampaikan melalui Facebook. Bahagian 8 dan 9 ditolak oleh pihak mahkamah, namun bahagian 1 hingga 7 diterima sebagai penyataan fitnah. Okey, jadi sebagai student dan juga sebagai saksi mendengar petition ini, juga tomahan yang sebegini, saya sendiri pun rasa terkejut lah. Tapi mungkin para penonton kat luar sana mungkin rasa susah nak faham sebab saya tak ceritakan ikut kronologi. Tapi kalau nak cerita kronologi, video ni mungkin akan makan masa yang sedikit panjang. Jadi saya akan cuba untuk buat video selepas ini mungkin mengenai kronologi yang lebih lengkap. Dan itu saja untuk hari ini. Jumpa dalam video yang seterusnya. Bye bye.